Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini pada siri yang ke-84 ya. Segala puji hanya milik Allah, hanya kepadanya lah kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunannya, dan juga selawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat ya. Yang inilah yang kita harapkan, semoga kita orang-orang yang menyertai sunnah ini termasuk juga di dalam doa ini, yang mana kita merupakan orang-orang yang setia mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Semoga kita juga mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana jika kita lihat memang begitu banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disebutkan dalam kitab-kitab hadis ya, baik yang baginda amalkan secara rutin ataupun tidak, sama ada secara bersendirian ataupun berjemaah, dalam keadaan menetap di rumah atau dalam perjalanan ya, daripada bangun tidur sampailah tidur kembali ya, bahkan di tengah-tengah gelap tengah malam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun ketika untuk menunaikan solat tahajud ya, di dalam kegelapan malam baginda bangun, juga ada sunnah-sunnah yang baginda contohkan kepada kita ya. Dikarenakan banyaknya amalan sunnah tersebut sehingga hampir kita umat Islam ni lupa ya. Lupa kerana sama ada kita lupa ataupun kita tak tahu bahawa sunnah-sunnah tersebut itu sebenarnya tidak popular di kalangan kita. Ya, sama ada dianya menyelisihi ataupun kebiasaan yang kita buat pada sesuatu tempat dalam masyarakat tersebut tidak dilakukan secara rutin ataupun alasan-alasan yang lainlah sebagainya. Sebagai contoh, semalam apabila saya memuatkan zikir yang patut kita baca sewaktu kita ingin memasuki pasar ya, kalau hari ini lagi banyak jenis-jenis pasarnya ya, pasar raya, mall, supermarket dan sebagainya. Jadi saya dapat banyak feedback yang bagus daripada para sahabat seiman di luar sana, yang mana ada di antaranya mungkin itulah baru pertama kali tahu bahawa adanya zikir yang Nabi sarankan untuk kita baca apabila kita memasuki pasar ya. Jadi dalam kondisi macam ni, saya rasa saya sangat gembira kerana feedback yang diterima itu membuatkan saya terfikir, Masya Allah ya, dalam kita menjalani kehidupan seharian ini, kadang-kadang kita hanya terbiasa dengan sunnah-sunnah yang mungkin agak common yang kita belajar masa di sekolah dahulu, ataupun yang memang seharian itu popular digunakan ya. Tetapi ada sunnah-sunnah yang agak jarang ataupun pada kita macam menyelisihi amalan kita sehari-harian, kerana mungkin kita tidak diperkenalkan ataupun diterapkan daripada seawal usia lagi tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Sedangkan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang lalu, maka sunnah itu diamalkan oleh banyak orang, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Kerana itulah peringatan kepada kita umat Islam sangat diperlukan. Mungkin juga ramai sahabat seiman di luar sana yang telah pun mengetahui dan beramal dengan berbagai-bagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tetapi biasalah kita sebagai manusia kadang-kadang kita ni sering lupa ya. Oleh sebab itu kita memang harus saling mengingatkan, saling memberi nasihat, kerana nasihat itu pasti sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah berfirman, dan berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Zariyat ayat ke-55 ya. Yang mana kalau kita fikirkan untuk kita saling mengingatkan tentang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang telah terlupakan ini, banyak boleh kita dapati dalam buku-buku yang saya rasa mudah didapati di kedai-kedai buku. Malahan sekarang kelebihan kita berada di zaman yang moden ini, di dalam handphone boleh saja kita memuat turun ya berbagai-bagai sunnah Nabi yang mudah kita dapati dan mudah untuk kita amalkan, yang mana tidaklah menjadi sesuatu yang sepatutnya kita beralasan kita tidak tahu ya. Oleh itu dalam kita menjalani kehidupan ini, untuk kita berterusan ya menjalani sunnah Nabi SAW, yang paling pertama sekali adalah kita mempraktikkannya di dalam rumah tangga kita sendiri, iaitu kita amalkan, mengingatkan daripada anak-anak kita yang kecil supaya mereka tidak merasa janggal dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW ya. Sesungguhnya setiap Muslim dan Muslimah, kita sebenarnya mempunyai kewajipan yang sama dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan sebab utama Allah menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana firman-Nya, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ya, jadi dalam rangka kita beribadat kepada Allah Ta'ala, setiap kita seharusnya memiliki dua persyaratan yang membuatkan amalan kita itu diterima, iaitu ikhlas dan iktiba. Ya, jadi barang siapa yang beribadat tetapi tidak mempunyai dua syarat utama ini, maka amalan mereka itu sia-sia belaka dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, iaitu, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat di atas dengan perkataan maksud yang dikatakan, apakah dia amalan yang paling ikhlas adalah dengan mencontohi Nabi SAW. Dan apabila Al-Imam ditanya apa pula yang dimaksudkan dengan paling ikhlas dan paling mencontohi Nabi SAW, maka Imam menjawab, sesungguhnya amalan apabila ikhlas tetapi tidak mencontohi Nabi, maka tidak diterima. Demikian pula apabila kita mencontohi Nabi tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Jadi sampai amalan tersebut benar-benar ikhlas dan mencontohi Nabi SAW ya. Jadi setiap kita mestilah benar-benar ikhlas dalam beribadah, sekaligus mendalami permasalahan akidah ya, sebab akidah adalah yang paling penting sekali, yang mana kita seharusnya memusatkan seluruh ibadat kita ini kepada Allah, sehingga kepada penganggungan, penghormatan, ya, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, ini semua adalah ibadah hati ya. Yang mana kita minta pertolongan dan perhambaan kita ini hanyalah khusus untuk Allah semata-mata. Dan tidak boleh kita melakukannya selain daripada kita tujukan kepada Allah ya. Kemudian dalam kita mewujudkan ibadah yang benar itu adalah melalui tuntutan syar'i. Ya, setiap kita haruslah wajib mengikuti petunjuk Nabi SAW, kerana baginda telah pun bersabda ya, iaitu barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada di dalam urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Ya, Nabi SAW selalu memerintahkan kita untuk sentiasa mencontohi beliau dalam pengamalan ibadah-ibadah kita. Ya, kalau kita lihat di dalam bab solat ya, baginda SAW bersabda, solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini adalah hadis sahih daripada Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Begitu juga dalam tentang bab wudu.
Nabi SAW juga mengingatkan kita, iaitu barang siapa yang berwuduk tetapi tidak berwuduk dengan seperti wudukku ini, kemudian sekiranya mereka berwuduk dan mencontohi wuduk Nabi SAW sejurus, kemudian mendirikan solat 2 rakaat dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam kedua rakaat tadi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan juga Al-Bukhari, begitu juga Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan lainnya, ya. Begitu juga kalau kita lihat pula tentang haji. Nabi juga bersabda perihal haji, yang mana Nabi mengatakan, hendaknya kalian mengambil tata cara manasik haji kalian daripadaku. Ini hadis daripada riwayat hadis sahih Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, dan ini juga daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau kita lihat, yang mana boleh dikatakan semua ibadah-ibadah ini kita dituntut untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam akidah kita, dalam beribadah, dalam kita bermuamalah, ya, akhlak ataupun adab dan sebagainya. Maka apa yang dapat kita simpulkan, kita mestilah mengikuti dengan benar apa saja yang telah disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dipraktikkan, diterapkan, dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum semua, ya. Jadi oleh itu mari kita memaksimalkan sebanyak mungkin, ya, kita melakukan amalan-amalan ibadah kita seharian ini bertepatan dan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, menurut pemahaman salafus soleh radhiyallahu anhum. Ini yang paling betul sekali, ya. Kita jangan mengambil hadis, tetapi kita mengikut fahaman kebanyakan daripada kita pada masa sekarang ini. Kita mengikut fahaman tok guru kita ataupun ustaz-ustaz kita. Tidak sepatutnya fahaman hadis itu mesti kita menurut bagaimana fahamnya para salafus soleh yang mengambil daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apabila kita telah tahu apakah amalan-amalan sunnah yang sepatutnya kita lakukan, maka tidak kurang pentingnya untuk kita juga mengenali apakah itu bid'ah. Ya, kerana bid'ah menjadikan sebab utama amalan kita itu pula tertolak, ya. Bagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang mengada-adakan amalan yang tidak ada contohnya dalam urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan selainnya, ya, yang diambil daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi saya kira untuk hari ini eloklah kita muhasabah diri, melihat kembali kepada segala amal-amal ibadah yang kita lakukan sehari-harian ini, adakah telah menepati dua syarat utama itu, iaitu ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah esok kita akan bincangkan apakah itu bid'ah pula, ya. Sebab bid'ah ini tidak dapat lari daripada sunnah lawannya bid'ah. Kita harus tahu apakah pula perkara-perkara yang membuatkan amalan kita tertolak, ya. Setakat ini semoga penerangan yang ringkas ini memberi manfaat kepada kita dalam mengambil serius tentang apakah sunnah-sunnah yang seharusnya kita meneladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah. Semoga amalan kita diterima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.